ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. وقد قال الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة الحب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله. وإذا ظهر فيكم حب الدنيا ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله. القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال عليه السلام. Alhamdulillah. Pertamanya kita semua kena banyak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kita peluang untuk kita hidup satu hari lagi. Hari ini hari Jumaat, masya-Allah, 4 hari bulan Jun, masya-Allah, yang mana kita panggil Sayyidul Ayyam, ketua segala hari ialah hari Jumaat, dan kita banyak bersyukur. Inilah sunnah Nabi kita. Bila kita bangun pagi, kita doa tadi sepatutnya Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Dari segi konsepnya kita lihat bagaimana Islam appreciate life. Islam menghargai hayat, kehidupan. Yang mana kehidupan inilah satu peluang bagi kita. Dan masa ialah capital kita. Kita punya modal kita ialah masa. Dan perniagaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah satu perniagaan yang mana Allah Azza wa Jalla telah beritahu dalam Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. So basically, apa perniagaan kita? Perniagaan kita sekarang bagaimana kita nak menggadaikan, kita nak give up. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah sesungguhnya telah membeli daripada orang beriman. Nombor satu, anfusahum, diri kita. Nombor dua, wa amwalahum, harta benda kita, bi anna lahumul jannah. So kita nak serahkan pertama diri kita, which include, maksudlah isteri kita, anak kita, family kita, dan juga harta benda kita. Bi anna lahumul jannah, dan kita punya yang Allah beli daripada kita ialah diri kita, harta kita. Dan harga yang Allah akan bayar untuk beli kita ni dan harta kita, bi anna lahumul jannah, agar moga-moga bagi kamu ialah syurga. So that's the trade. So ini secara ringkasannya maksud hidup kita. Maksud hidup kita lah menuju kepada syurga. So malang sekali lah kalau kita hidup di dunia ni, kita senantiasa rasa tak nak mati. Kenapa? Kerana orang yang hidup tak nak mati, maknanya dia tak suka dengan perniagaan ini. Sebab itulah kita sebenarnya diciptakan untuk mati. We were created to die.
Kita bukan diciptakan untuk hidup. Kerana dunia ni, it doesn't matter berapa lama kita hidup pun, one day kita akan mati. Jadi malang bagi mereka yang menjadikan maksud hidup ialah dunia. Jadi itulah pentingnya kenapa kita kena menghayati sunnah. Okay? Dalam kita nak faham sesuatu, kita pakai konsep 5 wife and 1 husband. 5 isteri, 1 suami. Macam mana Ustaz? Mana boleh ada 5 isteri, 4 isteri kan? Okay. So konsep yang kita nak belajar sekarang, nombor satunya itu what is sunnah? Apa itu sunnah? Okay. Yang kedua, kenapa sunnah? Why the importance of sunnah? Dan isteri yang ketiga, di mana? Where do I practice sunnah? Dan isteri yang keempat, when? Bila saya nak practice sunnah? Dan isteri yang kelima, why? Who? Siapa yang nak mengamalkan sunnah? Jadi bila kita dapat menjawab 5 soalan ini, maka barulah dalam diri kita akan tercetus untuk praktis sunnah. Now, how do I practice sunnah? Macam mana saya mengamalkan sunnah? Okay. Pertama, apa itu sunnah? Bagi kita orang Melayu, because kita ada satu terminologi kita panggil sunat. Dia contohnya, okay, kita ada sembahyang sunat, kita ada puasa sunat, kita ada sedekah sunat. So pertama kita kena bezakan di antara sunnah dengan sunat. Okay. Sunnah in general ialah apa-apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah atau apa-apa yang telah diamalkan oleh para sahabat yang hidup satu masa dengan Rasulullah. Mungkin Rasulullah tak buat, tapi para sahabat buat, dan benda tu Rasulullah approve. Rasulullah bukan disapprove. Jadi ulama mengatakan ini semua kita panggil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunat pula yang kita faham biasanya sembahyang sunat ialah contohnya sembahyang 5 waktu, ada fardu dia. Ada 12 sembahyang sunat yang mana kalau kita buat kita boleh pahala. Tapi kalau kita tak buat, tak ada apa-apa. Cuma kita rugilah, tak dapat pahala. Tapi sunnah ialah apa-apa yang telah diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Azza wa Jalla by definition dia beritahu kepada kita siapakah yang akan mengambil Rasul sallallahu alaihi wasallam as his role model, sebagai kita punya qudwah, sebagai example dalam hidup kita. Every one of us, kita engineer ke, kita nak jadi doktor ke, kita nak jadi businessman, we always have our role model. For some people dia ambil Steve Jobs, for some people dia ambil Bill Gates, for some people macam-macam lah, yang suka bolanya dengan Ronaldo-nya. So kita punya idol lah, that we try to imitate, kita cuba nak jadi macam dia, supaya kita juga mau jadi berjaya macam orang tersebut. Tapi sunnah ialah sunnah Nabi SAW yang akan memastikan kejayaan kita apa saja bidang kita buat. Kita doktor ke, kita engineer ke, kita nak jadi orang kaya ke, bila kita amalkan sunnah Nabi SAW, bukan saja kita dapat kejayaan yang sementara di dunia, bahkan we can bring this, kita boleh ambil kejayaan ini masuk ke dalam akhirat, masuk ke dalam kubur. So it's a commodity yang very, kata satu benda yang Masya Allah amat-amat berharga. Bukan saja laku di dunia, di akhirat juga laku. Tapi siapakah yang akan menjadikan Nabi SAW contoh teladan hidup dia? Allah Azza beritahu dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir. Dia dah beritahu orang yang akan hanya menjadikan Nabi Muhammad ini ialah sunnah bagi dia. Dia punya idola bagi dia. Pertama, man amana billah, orang yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tahu bahawa bagaimana banyak mana dia buat usaha sekalipun, tanpa restu Allah Azza wa Jalla, maka usaha dia akan jadi sia-sia. So he realize, dia faham sekarang bahawa whatever I do, saya kena stick to sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah telah declare dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Jadi Allah declare, qul wahai Rasulullah, engkau beritahu umat kau, qul in kuntum tuhibbunallah. Now if you claim, kalau kita mengaku bahawa kita ni cinta pada Allah Azza wa Jalla, bolehkah kita pisahkan diri kita, I do whatever I want, saya mengaku saya cinta pada Rasulullah? Tak boleh. Qul in kuntum tuhibbunallah, beritahu umat engkau wahai Rasulullah, kalau kamu claim kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, dan kamu tidak you have to, kamu mesti, fattabi'uni, mesti mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah dia akan mendatangkan fattabi'uni yuhibbukumullah, then Allah will love you, baru Allah akan cinta pada kita. Dan bila Allah cinta pada kita, bayangkan kita sayang kasih pada anak kita, pada isteri kita, husband kita, kita will always protect, selamatkan anak kita, isteri kita, suami kita daripada benda-benda yang akan memberi mudarat kepada dia, menyakitkan dia. Jadi Allah Azza wa Jalla explain kita pula, okay, so what is the harm, apa ruginya kalau saya tidak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatan aw adzabun alim. Jadi Allah beri warning bagi sesiapa yang tak endahkan sunnah Rasulullah SAW. You know, I do as I want, saya buat apa yang saya nak, saya tak perlu ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam kerana dia sunat saja. Again, kefahaman sunnah tadi, bahawa macam sembahyang 2 rakaat lepas sembahyang maghrib. Itu kita buat boleh pahala, sebab kita akan rugi pahala. Tapi sunnah, what happen bila saya tinggalkan sunnah? Falyadharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Allah suruh Rasulullah beri amaran pada umat. Falyahdharil ladzi, beri amaran pada umat kau yang mana dia nak hidup tak mau ikut sunnah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Sesiapa yang menjalankan hidup dia berlawanan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berlaku an tusibahum fitnatan aw adzabun alim. An tusibahum fitnatan, bahawa mereka ni akan senantiasa kena musibah, fitnah, dan banyak fitnah, pening kepala, tak tahu apa nak buat, dan azabun alim, dan azab yang pedih, kesengsaraan, hidup susah. Ini amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. So sebab itulah kita kena faham apa itu sunnah, apa itu sunat. Sunnah adalah satu benda yang memang kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak ada pilihan lain kecuali kita kena mencorakkan hidup kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, skop sunnah. Apa yang sunnah cover dalam hidup kita? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita boleh bagi secara dasarnya kepada 3 bahagian. Nombor 1 ialah suar Nabi sallallahu alaihi wasallam, gambaran Nabi, penampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, how he looks like. Ini kita cuba untuk kita meniru as much as we can. Tapi kalau orang perempuan, macam mana kita nak tiru Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita tirulah. Nabi kan ada isteri, Nabi kan ada anak perempuan. So the way isteri Nabi, anak perempuan Nabi menampilkan diri, they appear masa Nabi SAW, macamlah kita juga sebagai orang perempuan, kita juga ikut Fatimah radhiyallahu anha, ikut isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha. Bahawa itu bagi seorang perempuan. Pertama, penampilan, suar, kita panggil how he appears. Nombor 2 ialah dia punya sirah, perjalanan hidup dia. Okay, for example, sebagai seorang manusia, kita tidur, kita bangun tidur, and then kita makan breakfast, and then kita pergi kerja, seorang pergi niaga, seorang pergi peladang, and then kita ada makan tengah hari, and then kemudian ada masa rehat kita, and then ada masa kita masuk nak buang air, dan ada games kita. Ini semua aktiviti harian dia. And also the way Rasulullah SAW dia sembah Allah, dia beribadat kepada Allah. Ini covers dia punya sirah, perjalanan hidup Nabi SAW. And the third, yang ketiga, apa yang cover dalam sunnah ialah kita panggil sarirah, his inner feeling, perasaan yang mana, emosi Nabi SAW. Ini juga kita kena try to mold, kita cuba untuk shapekan diri kita supaya kita punya laughter and our laugh and our cries. Kenapa kita menangis?
Same reason kenapa Nabi menangis. Kenapa kita gembira? Same reason kenapa Nabi bergembira. Barulah kita dapat menjui Rasul sallallahu alaihi wasallam. And then apakah kelebihan kita menjui Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi dia beritahu kepada kita, tuba liman yarani wa man amana bi. Tuba, satu pokok dalam syurga. Ulama beritahu kepada kita, tuba maknanya sesiapa yang memegang dahan pohon ini akan sampaikan kita dalam syurga. Tuba liman yarani wa man amana bi. Kabar gembira bagi mereka yang lihat aku dan beriman kepada aku. Ini para sahabat. Nabi kata pula, tuba liman amana bi wa lam yarani. Kabar gembira bagi mereka yang walaupun mereka tak kenal aku, tak nampak aku, tak pernah jumpa dengan aku, tapi beriman dengan aku. Lalu Nabi kata 7 kali, tuba liman amana bi wa lam yarani, 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 tuba liman amana bi wa lam yarani. So how do you feel now? 7 kali Nabi kata, aku sayang pada kau. What does it mean? Maknanya Nabi amat bergembira sangat dengan mereka-mereka yang walaupun tak pernah jumpa Rasulullah SAW. Whatever we have today, apa yang kita kenal Nabi, apa yang disalurkan oleh ulama-ulama. Itu je. Tapi kita tak pernah lihat Rasul macam para sahabat. Imagine dapat jumpa Rasulullah SAW. Now imagine scenario, kita mimpi semalam. Jumpa Rasulullah SAW. Siapa likes his dream to end? Siapa mau mimpi ni berhabis? I wish kalau kita jumpa Rasulullah, I wish mimpi tak berhabisan. So Nabi beritahu 7 kali bagi mereka yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itulah kelebihannya kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Now, bagaimana kita nak mengamalkan, where do I practice sunnah of Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi macam tadi, pertama penampilan kita, nombor 2 aktiviti kehidupan kita sehari-hari, dan nombor 3 kita punya emosi, apa yang membuat kita menangis, apa yang menyebabkan kita ketawa. So di mana kita nak praktis ni? 24 jam lah. Di mana-mana saja kita berada. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, bila kita ikut saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kalau kau claim cinta pada Allah Azza wa Jalla, kita ada pilihan, kita kena ikut Nabi SAW. Dan bila kita ikut Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala, dia yang mana bila Allah nak buat sesuatu, macam kita doa qunut waktu subuh tadi, Allahumma innaka taqdi wa la yuqda alaik. Wahai Allah, engkaulah yang menentukan dan tak ada siapa yang boleh menentukan di atas engkau. Salah satu nama Allah ialah As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Apa makna As-Samad? As-Samad ialah sifat Allah Azza wa Jal bila dia nak buat sesuatu. Dia ada 3 MO dia, modus operandi dia. Sama ada dia buat sesuatu dengan asbab, ataupun dia buat sesuatu tanpa asbab, ataupun dia lakukan sesuatu berlawanan dengan asbab. Because asbab, modus operandi, Allah yang menentukan. Jadi asbab ini tidak boleh menentukan ke atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan, bila Allah dah sayang pada kita, Allah boleh tolong kita dengan asbab, Allah boleh tolong kita tanpa apa-apa asbab, dan Allah Azza boleh tolong kita berlawanan dengan asbab. Macam ni berlawanan dengan asbab? Bila Allah telah sayang pada kita, macam Nabi Ibrahim AS, Namrud, bayangkan satu raja yang amat durhaka pada Allah Azza wa Jal, dia nak membakar seorang Nabi yang disayangi oleh Allah, Nabi Ibrahim AS. Jadi Allah Azza wa Jal tunjuk pada kita bahawa bagaimana Allah mensia-siakan segala rancangan Namrud. Bayangkan, ulama beritahu bila Namrud nak kumpulkan kayu api itu lebih kurang 2 km persegi. Di tempat hari ini kita panggil Irbit. Jadi apa berlaku? Berlawanan api ini asbab untuk kebakaran, kemusnahan. Tapi bila Allah sayang pada seseorang, dalam asbab kemusnahan, Allah datangkan manfaat pada Nabi Ibrahim AS. So similarly hari ini, bila kita nak mengamalkan sunnah, maka jangan bimbang. Allah akan tolong kita dengan asbab. Bila tak ada asbab, Allah masih mampu untuk tolong kita. Dan
Yang ada pula asbab yang mudarat kita, menghancurkan kita. Allah boleh tukar dalam asbab mudarat tadi, ia akan mendatangkan manfaat pada diri kita. Jadi yang kita faham sekarang bahawa yang penting sekali dalam sunnah ialah kita kena ada penuh yakin bahawa kejayaan saya, kejayaan isteri saya, anak saya, kaum saya, negara saya, bahkan kejayaan seluruh dunia hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Bila Allah dah sayang suka pada kita, Allah akan tolong kita dengan asbab, tanpa asbab, berlawanan dengan asbab. Dan kunci Allah sayang pada kita ialah kita kena menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu cerita. Di zaman para sahabat ada satu cerita. Cerita ni berlaku dengan seorang sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Lalu Abu Darda, cerita ni berlaku selepas kewafatan Nabi di Madinah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Darda dia mengajar di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam waktu sekarang lebih kurang. Lebih kurang waktu sekarang gini. Dia tengah mengajar, ada seorang datang bergegas. Abu Darda, Syekh, balik rumah Syekh. Api telah marak di Madinah, pergi pulang, selamatkan harta benda tuan-tuan. Apa kata Abu Darda? Dia tidak, mahtarak. Rumah Abu Darda tidak akan terbakar. Oh, dia tengok, Syekh, saya nak tolong aja. Abu Darda dia selamba je tak? Rumah aku tak akan terbakar. Kemudian lepas berwaktu datang orang nombor 2 pula. Syekh, balik rumah Syekh. Kata, api merebak Syekh. Balik ke rumah. Nanti bakar rumah tuan. Selamatkan harta benda tuan. Abu Darda dengan penuh confident kata, tidak. Rumah aku tak akan terbakar. Datang pula orang nombor 3. Syekh, tolong Syekh, balik sekejap. Jangan jual sangat. Jangan semangat sangat nak mengajar. Pergilah ambil asbab. Selamatkan dulu harta benda tuan. Api merebak nak bakar rumah tuan. Silap. Impossible. Rumah Abu Darda tak akan terbakar. Selamba je dia. Tak bergerak pun daripada masjid. Kalau kita macam ni kita. Saya pun kena duduk sini. Punya kata, "Weh Syekh, orang nak tour kereta Syekh ni." Saya, please tolong. Kalau kita tak yakin. Bila kita amalkan, so kita tak yakin. Yang penting dalam apa-apa amal Islam, mesti ada yakin. Jangan ada wishy-washy. Jangan ada, betul ke? Jadi ke? Jangan kita amal sunnah, tengok, jadi ke? Sekarang ni kita penuh dengan suasana COVID-19. Jadi nak apa kata Nabi? Sunnah Nabi kata apa? Makanlah habbatus sauda. Kerana habbatus sauda ialah penjuh untuk semua penyakit, kecuali satu tak boleh sembuh. Apa penyakit dia? Mati je tak boleh sembuh. Jadi kita jangan sikit pun ada syak. Oh brother, ini benda ni kita tak proven lagi ni. Bila kata benda ni tak proven lagi, maknanya kita ada sifat syak dengan kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kata habbatus sauda, menyebutkan semua penyakit kecuali mati, benda tu akan berlaku. Kita amalkan saja. Bagi kita ada yakin, maka benda tu akan jadi. Jadi ini yang saya nak cerita pasal Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi pasal perubatan, ada satu cerita lagi. Seorang sahabat dia datang jumpa, "Wahai Rasulullah, adik saya ada masalah perut, cerit-berit. Apa patut dia buat Rasulullah?" Rasulullah kata, "Makan madu." Apa kata Rasulullah? Makan madu. Kerana dalam Quran Allah beritahu madu ini ialah syifa' linnas. Yakhruju min butunihim. Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 68, keluar daripada perut lebah tadi ialah madu yang mana syifa' linnas. Jadi sahabat ni kata, "Ya Rasulullah, adik saya ada masalah cerit-berit. Apa dia patut buat?" Makan madu. So sahabat ni balik rumah. Lepas dia datang balik, "Rasulullah, makin sakit Rasulullah." Rasulullah kata, "Makan madu." Dia pun pergi makan madu. Beri madu kali kedua, lagi sakit. Datang masjid Rasulullah, makin tambah sakit. Kata, "Makan madu." 3 kali Nabi kata. Lepas 3 kali, bila kata datang lagi komplain, apa kata Nabi? "Kadzaba batna," kata, "Perut adik kau menipu." Sadaqa Rasulullah. Apa yang kau cakap ini betul. Oh, dia pun berconfidence sikit. So, ini kena ada sifat. Hari ini kita amal sampai tidak ada confident. Kita takut-takut. So, we must have that confidence. Nabi have said so. Bila Nabi kata, ini akan jadi. So, bila kali keempat dia beri mahu dengan penuh confidence, perut kau ni menipu. Rasulullah tak akan menipu. Bila dia beri kali keempat dengan penuh yakin bahawa apa Nabi cakap mesti betul, maka Allah terberi syifa pada adik dia. Jadi macam tu. Jadi kita janganlah terpengaruh dengan satu jenis jin yang kita panggil khannas. Elok pagi-pagi sunnah Nabi, bila kita bangun pagi kita baca 3 kali qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan qul a'udzu birabbin nas apa kita kata? Apa kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas.
Jadi jin yang nama khannas ni kerja dia was-waskan kita. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dia masukkan dalam dada kita, betul ke? Boleh jadi ke? Tak ada. Bila sunnah Nabi, dia mesti jadi. InsyaAllah. So kami kembali pada cerita Abu Darda. Datang orang nombor 4. Orang nombor 4 ni datang. Dia kata, ajib Syekh, benda yang ajib telah berlaku hari ni. Dia kata, apa benda? Api datang. Tapi bila sampai dekat rumah tuan, dia terus padam. Dia kata, aku tahu. Kata Abu Darda. Jadi semua student nak berat tengok pada dia. Syekh cerita pada kita, ini apa yang special ni Syekh? Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, pagi tadi sebelum aku tinggal ke rumah aku telah baca satu doa. Dan dia tunjuk pada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata penghuni kubur ini telah beritahu pada aku. Dan para sahabat kerana dia yang amat kasih sayang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tunjuk pada kubur Nabi, maka mata dia berlinangan dengan air mata. Dia kata Nabi telah ajar padaku, siapa-siapa baca doa ini di pagi-pagi, langsung tak ada apa-apa mudarat akan berlaku kepada dia sampai malam. Apa doa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil karim ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lam أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. This is the best insurance policy yang kita boleh beli, provided kita ada yakin dengan janji Allah dan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, bila kita baca doa ini, apa yang berlaku pada Abu Darda, bayangkan api yang bersemarak di Madinah sampai rumah dia terus mati. Ini kunci. Apakah kunci kita nak mendapat nusrah gaib daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Every one of us, setiap kita orang Islam, kita sebenarnya ada hubungan rapat dengan Allah Azza wa Jalla melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan every one of us kita boleh buka pintu nusrah gaib daripada Allah Azza. Tapi apa kunci dia? Kunci dia kita kena mendustakan musyahadah. Apa yang kita nampak depan kita yang berlawanan apa yang dijanji oleh Allah dengan Rasul, kita kata impossible. Macam kata Nabi Musa alaihissalam, kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Impossible, mustahil. Aku telah taat pada Allah, hidupkan sunnah Nabi. Mustahil dalam mentaati Allah, hidupkan sunnah Nabi, akan ada benda yang buruk akan berlaku pada kita. Jadi inilah khulasahnya betapa pentingnya kita kena menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana inilah the only way untuk kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah walaupun kita buat live program macam ni, it is only sebab apa? Sebab kadang kita dalam keadaan MCO, movement curtailment order, ada apa, PKP, okay. Cara sunnah untuk kita belajar al-ilmu bit-ta'allum. Cara sunnah belajar ialah kita kena menghadap guru yang mursyid. Cuma kita buat ni, dan kita jangan jadikan social media ni our main, orang kata main course makanan kita, bukan. Ini kita punya appetizer je. Kadang-kadang lah kita buat macam ni. Tapi untuk mendapat keberkatan dalam ilmu, kita macam mencari ilmu ikut sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Hadis Jibril AS. Ingat tak? Bila Jibril AS datang pada Nabi dan dia lagakan lutut dia dengan lutut Nabi, dia letak tangan di atas paha dia, dia kata, Ya Muhammad, madzal Islam? Apa itu Islam? Madzal iman? Apa itu iman? Madzal ihsan? Apa itu ihsan? Ilmu ni kita kena mujahadah. Bila kita mujahadah untuk mencari ilmu, Allah akan bagi kita kefahaman. Banyak mujahadah mencari ilmu, banyak kefahaman. Sedikit susah payah untuk cari ilmu, sikit kefahaman. Tak ada mujahadah untuk cari ilmu, tak ada kefahaman. Silap mujahadah cari ilmu, silap faham. Sekarang banyak dalam internet sekarang tempat-tempat yang mana yang dikelolakan oleh orang musuh-musuh Islam. Jadi semoga Allah Azza wa Jal jadikan our short session pagi ni supaya as an impetus, supaya kita lepas lagi-lagi insya-Allah kita niatkan untuk menghadiri majlis ilmu yang mana kita berdepan dengan guru-guru kita insya-Allah, dengan ustaz-ustaz kita. InsyaAllah untuk itu saya end lah session kita kali ini. Apa-apa Masya Allah yang saya beritahu tadi, apa yang betul supaya kita boleh amalkan, apa yang tersilap tolong betulkan saya insyaAllah. Jazakumullah khairan. Kita habiskan dengan doa.
Kafarah subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.